Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Surau serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah serta iradahnya jua Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang, peluang, masa serta nikmat yang tidak terhingga. Jadi apabila kita membahaskan tentang nikmat, rezeki belum tentu nikmat. Rezeki belum tentu nikmat. Rezeki adalah apa yang kita makan masuk dalam mulut. Itu rezeki. Dah ada dalam poket 200, 300 belum tentu itu rezeki kita. Mungkin itu rezeki tukang kedai. Mungkin itu rezeki doktor. Mungkin itu rezeki bengkel dan sebagainya. Yang kita masuk ni tuan-tuan dalam mulut boleh kata rezeki. Sebab yang masuk dalam mulut ini tu yang akan dihitung. Apa lagi rezeki yang kita bagi dekat orang, sedekah dekat orang, yang kita bagi nafkah dekat anak kita, isteri kita, itu yang akan jadi rezeki kita pada hakikat di akhirat nanti. Duit belum tentu nikmat. Kan orang banyak duit belum tentu lagi dia boleh, pertama bukan rezeki dia, yang kedua belum tentu nikmat yang dia boleh rasa. Sebab apa? Duit dia banyak pun sakit. Kan? Jadi tuan-tuan, nikmat bukan hanya duit saja, tetapi nikmat termasuklah kesihatan, termasuklah masa kita. Allah Ta'ala bagi hati kita tenang lepas kita datang solat ni, ke surau ni, itu nikmat. Dan Allah Ta'ala bagi kita masa untuk cari ilmu, itu nikmat. Allah Ta'ala bagi kita bahagia, itu nikmat. Sebab itulah tuan-tuan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, kan, sa'adatul ibni Adam salasah. Kegembiraan bagi anak Adam itu ada 3. Bukanlah semata-mata 3 ni, tak, tapi antara nikmat. Apa dia tuan-tuan? Az-zawjah as-salihah. Ya, zaujah yang saleh, zaujah yang baik, isteri yang baik. Kalau suami yang soleh, itu kebahagiaan. Kemudian apa lagi? Al-maskan, kan, ke tempat tinggal yang baik. Yang ketiga, kenderaan yang baik. Ini salah satu daripada semua keperluan tuan-tuan. Bukan ini adalah hajat kita, keperluan. Keperluan kita. Bukan tahsiniat. Kan? Apa dia tahsiniat?
macam aircon. Kalau tidak ada aircon kat rumah pun boleh hidup tak? Boleh. Kan? Itu macam aksesori lah. Kipas ada, nak pasang aircon, itu tahsinian. Tapi kalau zaman panas kan, kalau kipas pun tak jalan, itu mungkin sudah naik ke satu tahap apa dia? Hajat, berhajat sungguh aircon ni. Pasal apa? Masa waktu cuaca panas sangat. Ya. Dan juga disebutkan bahawa 3 benda yang saadah, bahagia lawannya tak bahagialah, buruklah. Kan ada 3 benda. Siapa dia tuan? Isteri yang jahat. Tak bahagia langsung. Kan kita balik kerja, kita nak duduk rumah, pasal apa? Kita nak saadah kebahagiaan itu. Kan. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Al-maskan as-su', tempat tinggal yang teruk. Ya, tempat tinggal yang sempit. Tempat tinggal kita tak bahagia langsung duduk rumah tu. Yang ketiganya apa? Al-markab as-su'. Ya. Kenderaan yang ada kenderaan pun kan seminggu sekali confirm masuk bengkel. Okey. Kalau dia start enjin kereta tu tuan-tuan, apa 2-3 lapis jiran tu dengar dah, ini misi haji ni punya kereta ni. Kan. Dia punya menjorit itu kan. Kemudian dia punya kan kung dah rosak, tengok bengkel. Kan. Ini semua adalah merupakan benda saadah. Salah satu daripada kita, kalau kita ada benda tu, kita rasa bahagia. Ada rumah yang luas sikit, masa kita rasa bahagia. Kan? Al-maskan al-wasi', rumah yang luas, rasa bahagia. Tapi tuan-tuan, rumah ni dia subjektif sebenarnya. Ada orang yang rasa dia boleh duduk rumah, tuan-tuan, bahagia kan? Duduk rumah yang sempit boleh, asalkan kemas, tuan-tuan kan? Asalkan cantik, kemas. Kan? Tapi ada setengah orang, walaupun rumah kecil, dia tak rasa selesa, tapi dia ada, sepatutnya ada laman, dia boleh cucuk tanam sikit. Kan? Kemudian ada setengah orang, dia nak rumah yang besar, baru dia rasa bahagia. Itu terpulang kepada masing-masing. Jadi tuan-tuan, ketiga-tiga perkara ini Allah Ta'ala dah bagi dah. Ni suami isteri yang soleh, solehah. Kan? Jadi kalau kita ada ketiga-tiga itu tuan-tuan, maka insya-Allah hati kita berasa saadah, bahagia. Kan? Okey. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita akan sambung muka surat 55. Babu ma antum fi syirki illa kasya'aratil bayda. Bab pada menyatakan hadis yang menerangkan tiada ada sekalian kamu, hai umat Muhammad, di dalam orang-orang kafir itu melainkan seperti sehelai bulu putih. Tuan-tuan, ni Rasulullah nak menceritakan berkenaan dengan pada hari kiamat nanti, dalam orang berbilion-bilion tu ramai tu tuan-tuan, dalam berbilion. Jadi Rasulullah dia boleh kenal orang mukmin, orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Perumpamaan seperti pada bulu, katalah bulu kuda tuan-tuan, kan semua hitam dalam tu, tapi solai putih nampak dalam tu. Jelas tak kan tuan? Jelaslah. Ada lagi perumpamaan, umpama kuda-kuda hitam yang terlalu banyak, tetapi ada seekor kuda putih dalam tu. Nampak tak tuan? Kenal tak tuan kuda tu? Kenal lah. Kuda tu berlari ke mana pun, pergi ke hulu ke hilir pun, tapi bila oleh kerana dia seekor je putih, maknanya tuan kuda tu perasaan, ni kuda putih ni, ini kuda lah, apa pasal pelik. Macam tu yang akan berlaku di hari kiamat besok. Okey. An Abdullah bin Mas'ud qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. Hadis hasan sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, adalah kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubah lebih kurang daripada 40 orang tuan ya. Maka bersabda bagi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu redha kamu bahawa ada kamu seperempat ahli syurga? Kau nak tak wahai sahabat-sahabat sekalian, menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Rasulullah tanya tuan-tuan, mestilah sahabat nak. Kan mestilah sahabat nak. Pasal dah janji, kau nak jadi tak 1/4 daripada ahli syurga? Nak wahai Rasulullah. Kan? Jadi sahabat Rasulullah tanya macam tu. Qalu na'am. Kan? Bahkan sabdanya, adakah kamu suka bahawa ada kamu sepertiga ahli syurga? Kata mereka itu, bahkan sabdanya, adakah kamu suka bahawa ada kamu 1/2 ahli syurga? Bahawasanya syurga tiada masuk akan dia melainkan orang Islam. Tiada kamu dalam kafir itu melainkan seperti sehelai bulu putih di atas kulit lembu hitam, atau seperti bulu hitam di atas kulit lembu merah. Hadis hasan sahih. Sesungguhnya wahai saudaraku, sangatlah banyaknya orang kafir di dunia ini. Kita penduduk dunia berapa tuan-tuan? Berapa bilion? 3, 4 3 bilion. Berapa? 7 bilion. Bila kata penduduk dunia 7 bilion, orang Muslim 1 bilion. Kan? Bayangkan. Betul lah Rasulullah kata tadi, besok ke hari kiamat besok, hari orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Ni pun kita dah tahu dah. Kan? 6 nisbah 1. Kan? 1 bilion orang Muslim, 6 bilion orang bukan Islam. Tentulah ramainya nanti. Bayangkan tuan-tuan, 7 bilion ni 2020. Tu tak kira lagi yang dah meninggal, yang dah bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bermula zaman Nabi Adam alaihissalam, kan, dengan Hawa. Macam mana Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Adam, kan, wala taqrabah hazish syajarah, jangan kau dekat pokok ni. Maka iblis pun dia menyamarlah, ya, menyerupai manusia, menghasut. Maka Adam pun makan buah ni. Maka makan saja tuan-tuan, terlucut pakaian syurga. Kan? Cuma yang tinggal tuan-tuan, mahkota dengan kebesaran dekat ke atas kepala dan dekat kening dia. Kan, bila terlucut tuan-tuan, maka Nabi Adam menyesal tak sudah menyesal. Maka Nabi malaikat Mikail dan Jibril datang kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kami terpaksa ambil mahkota yang ada pada kamu ni, mahkota syurga tu. Maka turun Nabi Adam alaihissalam bersama Nabi Adam menyesal, menangis. Ada kita kan bahawa Nabi Adam menangis 100 tahun, nangis tuan-tuan pasal menyesal. Ya. Jadi lepas menyesal tuan-tuan, maka itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah takdirkan bahawa Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi ni sampailah sekarang ni. Ni dia. Kan? Jadi bermula daripada situ Adam, Idris, Nuh, Saleh tuan-tuan, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang. Berapa bilion lagi Katalah 7, katalah zaman dulu dalam
katalah dalam 7 bilion lah katalah katalah kita letaklah 7 bilion, 14 bilion tuan-tuan berkumpul satu tempat dinamakan mahsyar. Berapa ramai tuan-tuan? Berapa ramai itu nanti berkumpul tu nanti? Katalah 10 bilion berkumpul di satu tempat di padang mahsyar untuk diadili. Okay. Kita yang orang awam ni tuan-tuan tak tahulah macam mana kan. Orang para nabi kan, para rasul, para syuhada confirm dah. Betul tak tuan? Kita orang kata marhain lah. Dan keadaan macam ni ya, kita hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, segala bila kita berbuat ibadah ke semayang ke puasa ke mesti ada dua benda tuan-tuan. Al-khauf war raja. Khauf dan raja. Takut bimbang Allah Ta'ala tak terima kita punya solat ni. Takut bimbang Allah Ta'ala tak terima aku punya puasa ni. Tapi dalam waktu yang sama ada satu benda mestilah kita sertakan raja, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya amal ibadah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya puasa ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya sedekah ni. Itu perlu yang ada, perlu ada tuan-tuan ya, pada kita ni. Jadi bila macam tu tuan-tuan, maka jadilah kita optimis ataupun tafaul. Optimis, tafa'al al-khair. Kita optimis benda yang baik. Kan? Di situlah di situnya letaknya husnuzan. Baik sangka dengan Allah Taala. Ni dia. Jadi kita sambung lagi. Maka banyak-banyak kita syukur kepada Tuhan yang mengundang kita masuk daripada jumlah orang muslimin. Dalam 7 bilion tuan-tuan, 1 bilion Allah Ta'ala bagi nikmat iman Islam termasuk kita. Syukur tuan-tuan, ya Allah syukurnya. Cuba bayangkan tuan-tuan, orang yang tidak berada dalam Islam ni tuan-tuan, bermula di nenek moyang dulu sampai sekarang tak terpilih berada dalam Islam. Allah Ta'ala dah beritahu dah, inna din indallahil Islam. Agama insya-Allah Ta'ala itu Islam. Betapa syukurnya kita, pengarang kitab ni beritahu, dalam gamai-gamai itu kita terpilih sebagai orang Islam. Okay. Yang amat sedikit nisbahnya dengan orang-orang kafir itu dan suka redha apa pemberian Tuhan kepada kita. Maka dengan sebab banyak kafir itu hingga tidak tahukan bilangannya, diberitahu Nabi kita kepada kita akan nisbah banyak kafir itu dengan muslimin, iaitu diberitahu dengan perumpamaan jua seperti disabdakannya dalam hadis akan datang, iaitu muslimin itu umpama sehelai bulu putih yang di dalam bulu yang hitam yang meliputi di atas kulit lembu. Maka bulu di atas tubuh lembu itu tidak dapat kita kiranya, tetapi betapalah banyaknya dan betapalah nisbah kita dan kafir, iaitu dalam bulu-bulu yang begitu banyak, iaitu muslimin seperti selai bulu saja. Dalam banyak-banyak tu tuan-tuan, satu badan lembu hitam tu ada satu bulu putih kat situ. Maka begitulah nisbah kita dengan orang bukan Islam. Ya? Dan hadisnya itu telah didatangkan Abu Isa At-Tirmizi dan katanya, An ibn Abdullah ibn Mas'ud qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atardawna an takunu rubu'a ahli jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, adalah kami itu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kemah semacam kubah bulat, di atasnya kami itu ada lebih kurang jumlah 40 orang di dalam itu. Lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
adakah tidak suka sekalian kamu bahawa ada kamu seperempat isi syurga? Qalu na'am. Qala tardawun an takunu sulus ahli jannah? Qalu na'am. Qala tardawun an takunu syatra ahli jannah? Jawab mereka, bahkan wahai Rasulullah, adakah suka sekalian bahawa ada kamu sepertiga ahli syurga? Jawab mereka itu, bahkan wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, adakah sekalian kamu suka akan kamu seperdua ahli syurga, yakni seperdua daripada sekalian muslimin yang dahulu-dahulu? Rasulullah tanya, innal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah, bahawasanya syurga itu tidak masuk akan dia melainkan orang Islam. Tiada sekalian kamu dalam kafir itu nisbahnya melainkan seperti nisbah bulu putih di atas kulit lembu yang hitam, atau seperti sehelai bulu yang hitam di atas kulit lembu yang merah. Inilah macamnya bandingan dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita dengar dan telinga dan dapat dengan pengetahuan akan hisab kafir di dalam dunia ini. Tidak satu negeri dan benua melainkan kafir itu lebih banyak terganda beribu ganda banyaknya daripada muslimin, hingga mereka itu nampak boleh menghapus Islam jika tidak dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah mana-mana pun tuan-tuan, bermula daripada timur, barat, utara, selatan, kebanyakan mereka yang penduduk bumi ini ialah bukan Islam. Pengarang kitab mengatakan bahawa tuan-tuan, kalau bukan kerana Allah Ta'ala pelihara oleh Islam ni dan umat Islam ni, lama dah hancur Islam ni. Kalau Allah Ta'ala pelihara lah tuan-tuan, dah lama dah Islam hancur. Pasal Allah Ta'ala pelihara lah, pelihara Islam, pelihara umat dia. Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Wafat Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala utuskan para alim ulama supaya apa? Diteruskan apa? Kesinambungan daripada dakwah Islam ini. Kalau tak habis tuan-tuan. Kerana apa? Kerana pertama ramai yang orang bukan Islam pertama, yang keduanya kerana apa? Kerana tekanan kepada Islam ni lebih lagi makin kuat. Makin kuat tekanan kepada kita umat Islam ni tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, kita jagalah diri kita, jaga anak isteri kita supaya apa? Supaya terpelihara Islam itu. Kan? Kerana apa tuan-tuan? Kerana berapa ramai orang yang baik, berapa ramai orang yang bagus, berapa ramai orang yang jaga amal ibadah tuan-tuan, tapi isteri dia tak jaga, anak dia biarkan, isteri tak dididik dengan didikan Islam, anak tak dibiarkan. Jadi tuan-tuan, malang nanti orang yang macam ni, kan? Nak masuk syurga, biar kita masuk syurga sama-sama. Saya dah kata sebelum tuan-tuan, kan? Nak masuk syurga, biar masuk syurga sama-sama dengan isteri, masuk syurga sama-sama dengan anak-anak tuan-tuan. Barulah saadah itu berterusan dunia sampai akhirat. Okay. Maka yang dikehendaki dan kafir itu ialah sekalian yang beragama lain daripada agama Islam, daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi dan lain-lainnya. Ini adalah agama besar bermula zaman dulu sampai sekarang tuan-tuan. Sekarang ni lahir berbagai-bagai macam-macam agama dah tuan-tuan. Kan? Kalau tengok Aminah Wadud tu tuan-tuan, dia punya ajaran tuan-tuan, perempuan boleh jadi imam. Kemudian belakang semua lelaki ikut, perempuan campur-campur tuan-tuan. Dia kata ini sebagai apa? Pluralisme ke liberalisme ke, sama tuan-tuan. Ya, perempuan boleh jadi imam. Ni dia. Kan? Macam-macam fahaman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok lagi tuan-tuan,
ada dikatakan agama apa yang saya tak ingat dah. Ketuanya perempuan, bosnya perempuan, kan? Bosnya perempuan. Tapi Quran dia percaya kan? Ya, macam-macam lah sekarang ni yang berlaku. Ya, kita jagalah kita tuan. Ya. Okey. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Imran bin Husain dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Okey, kita masuk tuan, tajuk bab yang ke-16, babu ma jaa fi sifati abwabil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sifat segala pintu syurga. An Abdullah bin Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أمتي الذين يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثة ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم نزول. Daripada Abdullah bin Umar katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada umatku yang masuk mereka itu daripadanya akan syurga, lebarnya sejauh jalan penunggang yang pintar 3. Apa 3 tu tuan-tuan? Nanti kita tengok 3 apa. Kan 3 bulan ke 3 hari ke. Kemudian bahawasanya mereka itu berhimpit-himpitan atasnya hingga hampir bahu mereka hilang. Maksudnya berhimpit-himpit nak masuk syurga tuan-tuan. Kan Allah Ta'ala dah pilih dah masuk syurga, mereka tu masuk syurga tuan-tuan. Hingga kan bahu mereka tu hilang, berhimpit-himpit nak masuk. Gembiranya mereka tuan-tuan. Ya. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, pintu syurga itu ada luas. Sungguh pun luas adanya, maka pada waktu masuk orang mukmin jadi bersesak-sesak juga dan bersendal-sendal bahu. Maksudnya tuan-tuan, ramailah yang masuk syurga tu. Ya, Allah Ta'ala pilih. Ya. Demikianlah tersebut dalam khabar sebagai dalam hadis ini dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, dan katanya An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ummati alladzina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur rakibil mujawwadi thalatha. Dia diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Luas pintu tuan-tuan. Perjalanan kuda selama 3 hari, luas pintu saja. Tapi yang masuk tu berhimpit-himpit tuan-tuan ramai. Setelah mereka melalui proses hisab. Tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan, ya, seorang lelaki dihisab selama 70 tahun disebabkan sebatang kayu. Kisah seorang yang mengambil upah, ya, kayu api. Kemudian tuan-tuan tengah dibawa tuan-tuan, maka selepas dimakan dia ambil satu apa tuan-tuan, kayu api dia tu dia patah sikit tuan-tuan. Patah sikit untuk apa? Nak congkil dia punya gigi dia. Selepas tu tuan-tuan, dia maka kayu api tu tuan dia punya, kan, bukan hak dia. Maka disebabkan dia ambil hak orang tuan-tuan, hak bukan hak dia, penyungkil gigi tu tuan-tuan, maka dia dihisap selama 70 tahun. Kita bayangkan, kan, polam manggo jiran, kan, manggo kau, manggo den, kan, manggo den lah, kan.
Kan yang masuk ke laman kita minta izin, kan, Ji, mangga Haji dah jatuh 2 biji dah ha. Kan ambil lah ya, ambil lah cik. Kita ambil tuan-tuan, jangan ambil je. Ya. Berapa ramai sekarang tuan-tuan yang mak ayah dia tak cara pun, tak kira pun dari mana datang hasilnya anak dapat tuan. Anak bawa satu apa? Satu plastik mangga, kan, berbalik rumah daripada sekolah, kan, tak tanya mana kau ambil ni. Bukan pertanyaan yang pertama manis tak mangga ni, dan manis tak mangga ni, kan, manis mah atas makan dulu, kan, makan mana kau ambil, tanya mana kau ambil. Itu kalau yang tanya tuan-tuan, mana kau ambil mangga ni, kau tak tanya langsung. Kalau besok kau ambil lah ya, tak tahu mana nak ambil tuan. Maka di situlah tuan-tuan, cerita kisah tadi hanya sepotong kayu saja, ya, dihisap lama tuan-tuan, apatah lagi benda yang besar-besar, kan. Ambil hak orang, ambil hak jiran, hak adik-beradik, apatah lagi bergaduh punca daripada tanah, kan, tanah, kan. Zaman abah dulu, kan, zaman abah dulu dengan jiran, kan, ada satu tempat tu tuan, dia jiran dia ni buat pagar tuan-tuan. Sekali alih pagar makin masuk laman. Bila buat pagar baru, satu kaki, 2 kaki pula masuk laman jiran sebelah tuan-tuan. Cuba bayangkan, ya, macam mana nanti ni, ya, macam mana nanti ni tuan-tuan yang akan berlaku, ya. Kami satu jengkal kita mengambil tanah orang, tanah yang bukan hak kita, maka dalam kubur confirm dah tuan, himpitan kubur confirm dah, ya, akan dihimpit dengan ada disertai dengan himpitan kubur, salah satu daripada seksa tuan. Apatah lagi kalau ambil hak orang, ambil duit orang. Saya ada tertengok satu video tuan, kisah seorang ustaz dia menceritakan, ya, saya ceritakan balik. Dia mengajar di satu tempat, dia kata, jadi setelah dia habis mengajar, jadi EJK masjid pun bagilah, ya, kat dia sampul, bagi dia sampul. Maka sampai di rumah dia bukalah, oh alhamdulillah 100.5, kan, alhamdulillah, kan. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Akhirnya dengar-dengar EJK masjid ni dipecat. Masjid pecat pasal apa? Ada masalah apa? Ada salah laku lah. Kemudian ditukar kepada EJK lain. EJK lainnya pula tuan-tuan bagi bertugas sebagai pegang sampul ni lah, kan, bagi. Bila dia bagi tuan-tuan, sampai di rumah dia buka, terkejut dia, 500 dapat. Maka dia telefon pengurusi, Ji, Haji salah bagi sampul ni, Ji. Apa pasal pula, kata ustaz, kan, selalu saya dapat 100.5 ya, kan, ni 500 ni, kan. Tak silap ustaz, situlah yang kita bagi, kata. Tiap-tiap ustaz datang, kan. Rupa-rupa yang tuan-tuan, yang saudara tu tadi bagi 100.5 ya, 300.5 dia sonlap. Cuba bayangkan, bila ditanya-tanyakan kawan yang mengajar kat surau tu, rupa sama punya, kan. Ada ustaz saya dapat 50 ya, kan, orang tu bagi 300, dia ustaz tu dapat 50 ya, kan, 200.5 dia ambil. Kan, kaya tak agak tuan, copot pergi Mekah tu. Katalah satu minggu tu tuan-tuan 5 kali ceramah tuan. Berapa banyak dia ambil tu?
Akhirnya Allah Ta'ala nak tunjukkan, dia kata apabila saudara ni dia sakit tenat tuan, nak wafat, nak meninggal, anak dia ajar tuan, bah ucap la ilaha illallah. Dia bukan ikut la ilaha illallah tuan, dia kata dimaki anak tu. Maka terkeluarlah perkataan-perkataan dengan mencarut, dengan lucah dan sebagainya tuan. Kesudahan ni dia ni, kesudahan dia nak sakaratul maut ni. Sakaratul maut kita tuan-tuan adalah rentetan daripada apa yang biasa kita buat waktu kita sihat. Percayalah tuan. Waktu kita sihat, kita rajin salawat, istighfar tuan-tuan, maka itulah nanti perkataan yang kita sebut nanti waktu sakaratul maut. Percayalah tuan. Tuan-tuan tengok tak video budak tahfiz, yang budak tu sakit ke apa Allahu alam, tapi waktu nazak tuan-tuan dia baca Quran dan Quran. Jadi tuan-tuan, anak dia ujang mengucap tak boleh masa talqin la ilaha illallah, tak ikut tuan-tuan, maka dimaki, keluar kata babi lah apa macam tuan. Isteri pun ajar begitulah macam tu tuan. Kesudahnya wallahu alam. Maka isteri ni tuan-tuan tak pasal pergi jumpa ustaz seorang-seorang, ya Allah ustaz, maafkan suami saya ustaz, kata maafkanlah suami saya ustaz, saya pun sudah buat salah kan, dia ada buat macam ni. Isteri tu pasal jumpa seorang-seorang ustaz tu, minta maaf. Apa akan jadi kalau kita minta maaf tuan? Jadi kita ni tuan-tuan, balik nanti nak tidur, kita tanam diri kita tuan-tuan, maafkan semua. Orang yang buat jahat ke kita, maafkan semua. Saya maafkan semua. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tok guru saya, guru pondok saya tuan-tuan, dia kata apabila orang buat naya dengan dia, fitnah dia tuan-tuan, dia kata saya tak nak nanti berlambat-lambat di akhirat nanti. Kan saya nak cepat masuk syurga. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita jumpa nanti di akhirat di depan Qadi Rabbul Jalil, berat tuan-tuan. Kan bila kita dah perjanjian dengan orang yang nanya kita tu, akhirat besok lambik masuk syurga tuan. Pasal apa? Nak berkira dengan dia dulu. Kalau kita jenis orang yang baik tuan-tuan, orang yang baik, orang berjuruh kan, kita rasa kita tak ada musuh, tapi sebenarnya orang bermusuh dengan kita. Betul tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Cuma siapa lah baik jahat dengan haji tu, dia punya baik punya orang. Kadang-kadang orang dengki dengan kebaikan kita kan. Mukmin yang dengki, ini salah satu daripada Syekh Fathiyakan, dia disenaraikan musuh umat Islam ni tuan-tuan, orang kafir, munafik kan. Satunya ialah mukmin ataupun muslim yang dengki. Jangan heran kita buat baik tuan-tuan, tiba-tiba kan fitnah. Kita buat baik tuan-tuan, tiba-tiba sakit kan, tak boleh bangun kan, pergi dari syifa, haji ni kena sihir ni kan, siapa pula menyihir dia ni kan, punya baik punya orang. Jangan heran tuan-tuan, yang baik itulah orang dengki apa ramai kan. Apatah lagi yang meniaga tuan, lagilah ni tuan, ya, inilah yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan, kesudahan cerita tadi, tak tahu apa kesudahan lelaki ni, boleh mengucap atau tak boleh mengucap, wallahu alam. Itu pengajaran kepada semualah
kan, supaya maafkan semua orang. Jangan kita berbuat baik, buatlah baik, kan, buat baiklah. Jadi kebaikan kita tu mudah-mudahan Allah Ta'ala kira hisap. Okey, sikit lagi tuan ya. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, pintu syurga itu ada luas. Sungguh pun luas adanya, maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga dan bersendal-sendal bahu. Ya. Jadi demikianlah tersebut dalam khabar sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, dan katanya an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ummati allazina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur rakibi al-mujawwadi salasa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Tuan-tuan cuba buka internet nanti, kan, penunggang, penunggang kuda, kalau menunggang kuda 1 jam berapa kilometer perjalanan ni, kalikan 24 jam, kemudian kalikan 24, kalikan 3 hari, tuan-tuan, berapa jauh perjalanan dia, pintu saja, ya. Summa innahum la yadghatuna alaihi hatta takada manakibuhum tazul. Kemudian daripada itu pula bahawasanya mereka itu masuknya berhimpit-himpit atasnya sehingga hampir bahu mereka itu hilang, yakni sebagai cabut oleh sebab bersendal-sendal dan belaga bahu mereka itu. Kata Abu Isa bin hadis gharib. Jadi tuan-tuan, masuk mereka itu dalam keadaan tak sabar-sabar dah, tuan-tuan, kan? Dah selesai hisap dengan makhluk, dengan binatang, selesai hisap kita dengan manusia, kemudian timbang amal kita yang hakiki ni luluh, tuan-tuan, maka kita pun, Allah Ta'ala pun pilih, bawalah kita, malaikat bawalah kita masuk ke dalam syurga. Ni dah buka pintu dah, tuan-tuan, maka masuklah ramai-ramai dalam tu. Ni dia, ya. Okey. Sungguhnya syurga itu berpintu kipas 2 keping. Macam kipas, tuan-tuan, 2 keping, tuan, ya, pintu tiap-tiap 1 keping daripadanya sangat luasnya, sebagai tersebut dalam hadis begini, katanya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innama baina masra'i min masari'il jannah lakama baina Makkah wa hajar wa Makkah. Ya. Riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudrahnya, bahawasanya barang antara 2 keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Mekah dan negeri Hajar, dan Hajar dan Mekah, ya. Jauhnya, tuan-tuan, ya, jauh dia punya pintu dia tu, dia sebagai antara baina Mekah wa Hajar wa Mekah. Jadi tuan-tuan, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, tuan, hadis ni siqah lah, kan. Bukhari Muslim ni hadis yang hadis yang sahih lah, mengatakan bahawa besar dia punya pintu. Okey. Satu lagi hadis kita baca malam, tuan-tuan, hadis yang ke-17, babu ma jaa fi suqil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar dalam syurga. Terkejut, tuan-tuan, ada pasar dalam syurga, tuan-tuan. Ya. Panjang punya hadis ni, tuan. Okey. An Sa'id bin Musayyib annahu laqiya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Faqala Sa'id, afiha suq? Tuan. Naam.
akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bifadli amalihim thumma yu'zanu fi miqdaril jum'ati min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum wa yabruzu lahum arshuh wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah fatud'u lahum manabiru min nur wa manabiru min lu'lu' wa manabiru min yakut wa manabiru min zabanjad wa manabir min zahab wa manabir min fiddah wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dani ala kusbanil misk wal kafur wa ma yarawna an ashabal karasi bi afdali minhum majlisan. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah wa hal nara rabbana? Qala na'am. Qala hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamari fi lailatil badri? Qulna la. Qala kadzalika la tamarawna fi ru'yati rabbikum ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم كذا وكذا فيذكر ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي فيقول بلى فسعه مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غاشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثلي ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيهمل لنا ما اشتهينا ليس يباع ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثي حتى يتخيل إنه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار وبحقنا أن ننقلب بمثل ما قلبنا. Daripada Sa'id bin Abi Musayyib bahwasanya berjumpa ia akan Abu Hurairah. Satu hari tuan-tuan, Sa'id bin Musayyib ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku minta pada Tuhan bahawa dikumpulkannya antaraku dan kamu dalam pasar syurga. Abu Hurairah kata, aku nanti harap dapatlah jumpamu dekat pasar, dekat syurga nanti. Kan? Maka kata Sa'id, adakah dalamnya pasar? Katanya, bahkan telah dikhabarkan daku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya isi syurga apabila masuk mereka itu akan dia turun mereka itu dalamnya dengan kelebihan amal mereka itu. Tuan-tuan, dah masuk berimpit-impit dari syurga dia tuan-tuan, maka dah masuk tu nanti orang-orang dia mengikut dia punya amal. Kan? Masuk dia kalau banyak amal kat dunia ni tuan-tuan, maka tinggilah martabat banyaklah dia punya kelebihan dia. Kan, terutamanya kepada para nabi, kepada rasul. Kan, sebab itulah tuan-tuan, dan satu hadis
Kalau Rasulullah pesan, kalau akan minta syurga, sallul firdaus, mintalah syurga firdaus. Firdaus syurga yang paling tinggi. Kan, syurga firdaus syurga yang paling tinggi, minta paling tinggi dulu tuan-tuan. Jadi kalau nak minta jauh daripada neraka, kita minta Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Pasal apa? Azab jahannam tuan, neraka jahannam ni dia ke neraka yang paling bawah sekali, tak jauh. Kan? Wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri. Kan? Jangan lupa tuan-tuan doa. Tak, kita terbaca doa waktu kita kena menadah tangan tuan-tuan, kita masukkan dalam doa kita dalam tayat akhir atau sujud. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah mati apa tuan-tuan? Daripada sul khatimah lah. Daripada mati datang sul khatimah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Wa na'udzubika min syarri fitnah al-masih ad-dajjal. Dan aku berlindung daripada keburukan, kejahatan fitnah ad-dajjal. Walaupun bukan zaman dia tuan-tuan, kita ni mungkin zaman anak kita nanti, mungkin zaman cucu kita, kita tetap meminta perlindungan daripada fitnah dajjal ni tuan-tuan. Kan, bila kami itu tuan-tuan, termasuklah niatlah kepada isteri, anak-anak kita, cucu, keturunan kita nanti. Okey. Kemudian kata apa tuan-tuan? Kemudian diberi izin pada kira-kira satu Jumaat daripada hari dunia, maka ziarah mereka itu akan Tuhannya. Tiap hari Jumaat tuan-tuan, kita ke dunia, kita pergi berjumpa tuan-tuan, kita bersemayang Jumaat dekat masjid ke surau. Ke akhirat besok tuan-tuan, hari Jumaat ialah hari yaumul liqa'i rabbi. Yaumu, pada hari bertemu, pada hari ru'yati rabbi, hari melihat Allah Subhanahu wa taala. Di hari satu hari masa dari syurga nanti tuan-tuan, masa di syurga nanti. Ya. Kemudian dia kata apa lagi tuan-tuan? Dan zahir bagi mereka itu arasy, dan nyata bagi mereka itu dalam satu taman daripada taman syurga. Maka dihantari bagi mereka itu mimbar-mimbar daripada nur, dan mimbar-mimbar daripada lu'lu', cahaya lu'lu' tu mata permata tuan-tuan, dan mimbar-mimbar daripada yakut pun sama tuan-tuan, dan mimbar-mimbar daripada zabarjad, dan mimbar-mimbar daripada emas, dan mimbar-mimbar daripada perak, dan duduk yang sekurang mereka itu, dan tiada dalam mereka itu daripada yang hodoh atas timunan kasturi dan kafur. Semua ahli syurga tuan-tuan duduk dekat mimbar-mimbar yang disaluti dengan zabarjad, yakut, kemudian lu'lu' tuan-tuan. Ya, ini memang dah keseluruhan ahli syurga dah pek ni tuan-tuan. Ya. Dan tidak melihat mereka itu bahawasanya sekiranya punya kerusi lebih utama daripada mereka itu tempat duduk. Maksudnya tuan-tuan, kau pun cantik, kau pun cantik, kau pun cantik, tak apa duduk kau mimbar itu. Ya. Kata Abu Hurairah, kataku, wahai Rasulullah, adakah kita lihat Tuhan kita? Sabdanya, bahkan sabdanya, adakah datang syak kamu pada nampak matahari dan bulan pada malam purnama? Katanya, tidak. Sabda demikianlah, tiada syak sekalian kamu pada nampakkan Tuhan kamu, yang tiada tinggal dalam itu majlis seorang lelaki, melainkan menghadap akan dia oleh Tuhan sehabis-habis hadapan. Tidak ada pun seorang pun ahli syurga yang tak akan dapat tengok Tuhan tuan-tuan. Semua dapat. Semua dapat dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat, senikmat-nikmat yang paling tinggi, iaitu apa tuan-tuan? Melihat ru'yatu rabbih, melihat Tuhan.
hingga berfirman ia bagi laki daripada mereka itu, hai Sianu anak Sianu, adakah kamu ingat pada hari bahagian badan-bagian? Maka diingatkan dengan setengah daripada batal janjinya dalam dunia. Maka katanya, wahai Tuhanku, tidakkah engkau ampun bagiku? Maka firmannya, bahkan maka keluasan ampunku menyampai ia dengan kamu akan martabat kamu itu. Maka tuan-tuan, ahli syurga tu ada juga yang sebut benda yang macam tak sedap lah masa kat dunia dulu. Tapi sekawan ni kata, wahai Tuhanku, adakah kau ampunkan tak dosaku? Allah Ta'ala ampunkan. Ya. Maka di dalam antara mereka atas demikian dikelubungi mereka itu oleh awan dari atas mereka itu. Maka diturunkannya atas mereka akan bau-bauan yang tiada didapati mereka seumpama baunya sesuatu sekali-kali. Dan berfirman Tuhan kita yang maha suci dan maha tinggi, bangun sekalian kamu kepada barang yang aku sediakan bagi kamu daripada kemuliaan. Tuan-tuan, tengok Allah Ta'ala kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, kan, pengasih penyayang, kan. Allah Ta'ala bukan hanya pengasih penyayang kan kepada kita orang mukmin ni tuan-tuan, bukan hanya di dunia, malah di akhirat besok dah masuk syurga, ya Allah, Allah Ta'ala punya apa, dia punya pujuk, dia punya apa, dia punya kalam dia kepada ahli syurga tu. Tengok tuan-tuan, kan, macam anak dengan ibu, kan, macam mana dia punya bahasa dia tu, kan, sayang Allah pada kita ni. Dah masuk syurga, tengok Allah Ta'ala layan kita. Ya. Jadi tuan-tuan, cuba tengok lagi. Maka ambil olehmu barang yang kamu ingin, ambillah. Mana barang kau nak, kau ambil. Kan, kalau kau nak buah-buahan, kau nak apa, kau semua ambil. Kan. Maka kita datang akan pasar. Sesungguhnya telah dilingkungi dengan dia oleh malaikat akan barang yang tiada lihat oleh mata kepada seumpamanya, yang tiada didengar oleh telinga, yang tiada terlintas atas hati. Maka ditanggungkan bagi kita barang yang kita ingin, tidak dijual dan tidak dibeli. Jadi tuan-tuan, barang-barang dalam syurga dan macam pasar lah tuan-tuan, kita nak kita ambil. Kalau kat dunia nanti tuan-tuan, dua tempat yang Allah Ta'ala tak suka apa tuan-tuan? Apa? Pasar dan jalan. Kan, jalan-jalan ni kan Allah Ta'ala tak suka ni. Maksudnya tuan-tuan, kat jalan kan, tengok budak-budak muda kan, duduk-duduk melepak situ. Itu tempat yang paling tak disuka oleh Allah. Apa? Malaikat tak suka. Pasar pun macam tu. Kan? Pasar apa? Macam-macam lah kat pasar tu. Kan? Kat pasar raya, kat pasar malam dan sebagainya. Okay, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, barang dekat syurga nanti Allah Ta'ala macam pasar dah. Kerana dia bukan untuk dibeli, tak dijual, maka ambillah pun. Ambillah. Dan pada itu pasal berjumpa isi syurga, setengahnya akan setengah. Sabdanya, maka berhadap seorang lelaki yang punya martabat tinggi, lalu berjumpa ia akan orang yang kurang daripadanya, yang tiada pada itu mereka itu buruk, maka mengejut akan dia oleh barang yang dilihatnya atasnya daripada pakaian. Maka tiada habis akhir cakapnya yang terbayang-bayang kepadanya barang yang ia lebih elok daripadanya. Dan demikian bahawasanya tiada seyogianya bagi seorang itu bahawa ia duka cita di dalamnya. Tidak ada duka cita tuan-tuan, tidak ada pening, tidak ada duka cita, tidak ada gundah gulana kan di dalam syurga kan. Jadi kemudian kembali kita kepada rumah-rumah kita, maka datang berjumpa dengan kita segala isteri kita. Tuan-tuan, kalau isteri solehah, masuklah syurga sama-sama. Kalau ada kata kalau ada kata hadis qasyatu li ibni Adam tadi kan, qasyawatu kan, untuk anak Adam ada tiga tadi. Pertama apa? Isteri yang pegang Yahudah. Kalau macam ni tuan-tuan, dapat tak kita jumpa orang? Doa mudah-mudahan tuan-tuan, ya, mudah-mudahan sama-sama ke syurga tuan-tuan kan. Kita bukan seorang kita masuk syurga dah. Kalau boleh kita nak isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik semua kita masuk syurga tuan-tuan. Ya.
Di mana kita bersukaria dekat dunia ni, kan kita bahagia kita berjumpa dengan adik-beradik, berjumpa dengan mak ayah. Macam itulah nanti kita nak bahagia kita masuk syurga sama-sama dengan mak ayah kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak, isteri kita, adik-beradik kita, tuan ya. Maka datang berjumpa dengan kita segala isteri kita, maka berkata mereka itu, selamat datang, selamat tiba, demi sesungguhnya datang engkau dan sungguhnya padamu daripada kecantikan lebih utama daripada masa bercerai kita atasnya. Tuan-tuan, masa dulu bercerai meninggal lah tuan-tuan, bercerai mati, kan tak sama macam dulu. Jumpa ke syurga tuan, ya Allah handsome-nya. Tuan kita dah baca hadis sebelum ni, kan umur ahli syurga ialah antara 30 hingga 33, kan 30 atau 33, itulah muda betul. Jadi isteri kata, handsome, cantiknya, kan masa kita bercerai macam meninggal dulu tak ada macam ni orang mana, kan. Ni tuan-tuan, maka berkata ia bahawasanya kami sama duduk pada hari ini dengan Tuhan yang perkasa, maka sepatutnya bahawa terbalik kami seumpama barang yang telah kami terbalik. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ini merupakan hadis penggalak, menggalakkan kita supaya sebenarnya dalam syurga itu berbagai-bagai, bermacam-macam, kan, bermacam-macam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, banyak lagi nikmat-nikmat syurga yang kita sebenarnya kita tak terbayang oleh kepala kita, tak boleh kita dengar, tak terdengar kita dengan telinga kita, tak boleh nampak dengan mata kepala kita, tuan-tuan. Sebenarnya syurga ni dia lain, ya, tak apa, bukan berbeza dengan apa yang kita bayang. Jadi tuan-tuan, dah macam tu, maka belum boleh tuan-tuan kita untuk kita sama-sama meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kan, bersegeralah, capeklah, kan, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan, yang mana syurga yang Allah Taala bagi, Allah Taala sedia kepada orang yang diampunkan Tuhan ni tuan-tuan, arduhas samawati wal ardh, luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa, tuan-tuan ya. Maka disitulah sebenarnya tuan-tuan, ya, disitulah sebenarnya kekuatan kita orang Islam ni. Kekuatan orang Islam tuan-tuan, daripada kekuatan dalaman kita dengan ibadah kita, zikir kita tuan-tuan, sebenarnya targhib ini kekuatan kita. Allah Ta'ala janjikan syurga ini untuk orang yang bertakwa. Cuba tengok tuan-tuan macam mana Allah Subhanahu wa taala hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj. Setelah apa tuan-tuan? Ketika mana Rasulullah SAW mengalami dua peristiwa yang amat besar di diri dia. Apa dia? Kewafatan. Siapa? Kewafatan isteri Rasulullah. Siapa? Khadijah. Dan kewafatan pak saudara dia, Abu Talib. Dua benda ni menyebabkan Rasulullah terlalu sedih. Maka Allah Ta'ala hiburkan tasliyah, sebagai tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah ke Mi'raj ke langit. Bila dia Mi'raj ke langit, wahai Muhammad, inilah dia, apa yang kau perjuangkan tu selama ni, inilah dia. Allah Ta'ala tunjukkan syurga, tunjukkan neraka, tunjukkan keadaan umat dia nanti, macam mana umat dia, kan, macam mana keadaan bumi ni, dunia ni sekarang, kan, macam mana diganggu oleh syaitan iblis. Ni tuan-tuan, ya, ni dia. So itulah tuan-tuan, selain daripada kita yang terakhir tadi, selain daripada kita baca doa, kan, kita nak keluar melangkah saja kita daripada rumah, apa kita baca tuan-tuan? Bismillah,
tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu nak melangkah keluar, kemudian baca bismillahillazi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan baca ayat kursi. Itu adalah perlindungan kita daripada segala musibah, daripada gangguan syaitan, jin dan manusia, tuan-tuan. Itu kita keluar kan dalam rumah pula, tuan, masuk dalam rumah bagi salam kan. Kemudian untuk mengelakkan daripada rumah kita dihuni oleh jin-jin jahat, kita bukalah baca surah Baqarah, kita bukalah Al-Quran, buka mengaji kan, buat solat sunat dalamnya. Maka di situlah, tuan-tuan, benda-benda yang berada dalam tu, mana yang tak baik keluar. Masuk dalam tandas, tuan-tuan, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah Ta'ala kan aku berlindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dia yang menafsirkan daripada khubsi wal khaba'is tu, daripada benda yang kotor. Ada satu lagi doa, tuan-tuan. Doa ini dalam hadis di kitab Al-Azkar dah menyebut, beritahu bahawa untuk mengelakkan jin daripada nampak aurat kita. Tuan-tuan, dalam rumah kita confirm ada jin. Ustaz, betul Ustaz? Memang ada kan. Amir nama dia. Yang duduk jin dalam rumah kita tu, Amir nama dia, tuan-tuan. Yang ada nama jin tu dalam rumah kita. Tapi saya tak pernah kena ganggu, Ustaz. Memang tak pernah ganggu. Pasal Amir tu mengganggu orang. Yang selalu kekejapkan lalu dah kan. Kekejapkan nampak ke dapur tu, yang macam mana dalam satu video, tuan-tuan, dia ambil rumah baru, dia ambil video, tuan-tuan, dia ambil handphone dia tak berani, dia duduk pada kat dapur tu bunyi tiap-tiap hari, tuan-tuan, kutung-kututang, tak siapa orang ni, dia ambil gambar, tuan, hitam logam orang ni ya, tengah masak. Itu jin jahat. Yang jin baik ni ada, tuan. Jadi dia akan berada di mana-mana, dalam rumah kau, ada di atap kau. Dan Rasulullah ajar, dia kata untuk mengelakkan makhluk ni nampak aurat kita kan, nampak aurat kita. Jadi Rasulullah ajar doa bismillahillazi la ilaha illa hu. Baca, tuan, bismillahillazi la ilaha illa hu. Kalau tuan-tuan baca, insya-Allah automatik aurat kita tertutup. Katalah, tuan-tuan, kita nak buka baju dalam rumah, dalam bilik kan, buka baju dalam bilik kita dengan nak bersama dengan isteri kita, baca doa, tuan-tuan. Jadi terhijab kita ni daripada nampak oleh aurat kita, nampak oleh jin, oleh syaitan ya. Itu doa yang kita baca. Banyak, tuan-tuan, sebenarnya kan, kalau ikut banyak pantang larang lah. Banyak dia punya kaedah dia, banyak macam dia punya peraturan dia, supaya kita terpelihara daripada gangguan makhluk ini. Okey, boleh, tuan-tuan ya. Yang ke-10 ke-9 lah. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan kupasan daripada hadis yang panjang ini, muka surat 63 2 minggu yang akan datang ya, insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, apa yang kita pelajari pada malam ini kita mendapat manfaatlah. Tak dapat 100% pun 50% kan, terdapat 50%, 30%, terdapat 30%, 20%, terdapat 20%, 10%, dapat 10%, 5%, sikit jadilah kan. Dapat sikit pun jadilah ya. Nanti kan rumah tanya, bang, apa yang Ustaz ajar tadi, bang, kat surah ni kan, entahlah, abang pun tak ingat. Abang ingat pasal ya kan. Pasal pun pasal lah, tuan-tuan kan, pasal kat syurga tu ingat yang tak ingat tak apalah kan, ingat pasal pun pasal lah, tak kisahlah dah, tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, tuan ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qut'i unsa wa zakar. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.